Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kami ingin membentangkan tentang topik kami iaitu kesan, camaran dan implikasi paham sekulerisme. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami dahulu. Saya Syahinda. Hai, nama saya Nuryanti. Hai, nama saya Patin. Hai, saya Wati. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah ideologi yang memisahkan antara agama dan duniawi seperti politik, ketadbiran ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Sekularisme juga menolak peraturan syariah dan mengatakan bahwa undang-undang Tuhan tidak sesuai diguna di masa ini. Sekularisme juga tidak bersetuju untuk penguatkuasaan undang-undang syariah dalam masyarakat. Seorang Islam hanya mengamalkan Islam secara pribadi pada masa tersebut. Negara-negara Barat mencoba untuk menyerapkan ideologi mereka ke negara Timur Islam dengan membentuk kumpulan orientalis untuk menimbulkan keraguan kepada sumber kekuatan Islam, yaitu akidah Islam. Penjajahan yang bercorak ide oleh orang Barat telah memberi kesan yang besar kepada umat Islam sehingga orang Barat telah mengakui hanya serangan ke atas pemikiran akan berupaya menjajah umat Islam dan dipesongkan akidahnya atau berjaya mengeluarkan mereka dari agama itu sendiri. Evolusi dan perkembangan sekularisme dapat dilihat apabila tamadun dahulu dikaji walaupun sedikit untuk sekular sudah membawa impak yang negatif. Peradaban Barat yang memperkenalkan sekularisme adalah punca masalah pemikiran umat Islam tidak boleh diguna pakai. Dalam pemikiran sekularisme Barat sekular, agama dianggap satu budaya dicipta oleh manusia purba pada zaman dahulu. Mereka mengatakan Tuhan itu tidak wujud dan bahwa manusia penggerak utama dalam memakmurkan Islam. Akibat kelalaian yang menyebabkan Barat telah berjaya mendominasikan seperti pengaruh dan falsafah kehidupan mereka. Kumpulan orientalis juga berjaya meracuni pemikiran para pelajar Islam, terutamanya di institusi-institusi pengajian tinggi di luar negara atas alasan mengejar kemajuan dan tuntutan zaman. Sekularisme adalah satu ancaman besar kepada kesejahteraan hidup umat Islam manusia yang sudah lama berpaksikan tamadun yang baik dan cemerlang. Tidak lupa juga sekularisme menghalang manusia menuju keadilan dan kesempurnaan hidup menurut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sentiasa menghadapi pelbagai cabaran dan serangan dari musuh sehingga ke akhir zaman. Lebih-lebih lagi zaman sekarang yang kian mencabar, umat Islam terpaksa berdepan dengan ideologi ciptaan orang Barat. Cabaran sekularisme ada tiga, yaitu sistem politik, sistem pendidikan, dan sistem pentadbiran. Sistem politik lebih mementingkan keuntungan diri sendiri berbanding beban rakyat yang semakin lama semakin berat untuk ditanggung seperti pusara hidup. Para politik juga tidak memainkan peranan mereka dengan betul, malah sibuk melakukan apa sahaja untuk mendapatkan kursi kekayaan. Mereka juga sibuk mengamalkan rasuah politik demi mengejar kekayaan duniawi. Subjek pendidikan Islam tidak mendapat perhatian yang mendalam dan sepenuhnya jika dibandingkan dengan subjek yang lain seperti matematik, bahasa Inggris, dan lain-lain di sekolah rendah maupun sekolah menengah. Sistem Islam dan hukuman huruf tidak dilaksanakan sepenuhnya atas alasan yang tertentu. Kes-kes yang berkaitan dengan Islam hanya akan dibicarakan di mahkamah syariah dan tidak akan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Demikian secara umum gambaran mengenai cabaran di negara Islam akibat sekularisme yang dapat menghancurkan kehidupan umat Islam secara perlahan-lahan. Disinilah jelas menunjukkan bahwa umat Islam harus menentang habis-habisan sekularisme
terutamanya pada zaman sekarang. George Jacob merupakan orang yang pertama memperkenalkan istilah sekularisme pada tahun 1841. Berdasarkan Kamus Dewan, sekularisme ialah fahaman yang menolak agama daripada urusan-urusan dan tidak bersangkut dengan agama. Fahaman ini hanya merujuk kepada teori, falsafah dan konsep yang bersumberkan akal fikiran manusia. Fahaman sekularisme telah berkembang di tanah Melayu akibat daripada penjajahan Inggeris yang menubuhkan sistem pendidikan dualisme. Dualisme adalah fahaman yang berasaskan dua prinsip yang saling bertentangan antara satu sama lain. Penjajah Inggeris telah menubuhkan sistem pendidikan vernacular dan memisahkan sistem pendidikan pondok. Di sini, penjajah Inggeris telah berjaya dengan rancangan mereka untuk membentuk segolongan pemimpin dari kalangan Melayu dalam fahaman ini. Tanpa kita sedari, fahaman sekularisme ini telah memberi kesan yang besar terhadap diri, agama dan dalam beberapa aspek lagi. Kesan fahaman sekularisme ia terbahagi dengan beberapa aspek iaitu agama, sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan pemikiran. Yang pertama, agama. Fahaman ini dapat melemahkan iman dan menggoyangkan akidah seseorang itu. Sebagai contoh, seseorang itu beranggapan kejayaannya disebabkan oleh usahanya sendiri dan bukan kerana Allah Ta'ala. Di samping itu, mengagung-agungkan budaya barat dan budaya asing telah mendapat tempat di hati umat Islam. Dengan mengamalkan budaya-budaya tersebut dan mengejar keseronokan dunia semata-mata. Dari segi sosial, keruntuhan akhlak adalah salah satu kesannya, yang di mana kita boleh melihat perwatakan seseorang individu itu berubah. Antara contoh keruntuhan akhlak ialah minum arak, menagih dadah, lesbian, homoseksual dan lain-lain lagi. Mereka lebih mementingkan kehidupan yang mengikut hawa dan nafsu mereka. Di sini kita boleh melihat bahawa seseorang yang terjebak dalam fahaman ini mengalami kekosongan jiwa. Dari segi politik, fahaman sekularisme telah mengikut fahaman barat seperti kapitalisme, nasionalisme dan lain-lain lagi. Kapitalisme ialah sistem ekonomi yang mementingkan kekayaan diri sendiri dan mengauk keuntungan untuk dirinya. Manakala nasionalisme pula ialah meletakkan negara pada tempat yang utama. Mereka sanggup melakukan apa sahaja demi negara, tetapi menggunakan dengan cara yang salah. Matlamatnya ialah untuk mendapat pengaruh yang besar, pangkat dan kuasa semata-mata dengan cara memberi dan menerima rasuah, menangkap musuh politik dengan membuat tuduhan palsu dan lain-lain lagi. Selain itu, pelaksanaan undang-undang menjadi tidak adil kerana kuasanya dan akibatnya negara menjadi pecah-kacir. Matlamat utama dari segi ekonomi pula ialah kekayaan atau boleh dikenali sebagai materialistik, yang di mana mereka memulut segala kepentingan untuk dirinya sendiri dan tidak menghiraukan orang yang susah. Kekayaan yang ada sepatutnya dikongsikan bersama. Sistem ekonomi yang diamalkan oleh fahaman ini tentu sekali tidak berlandaskan syariah agama Islam. Contohnya, mereka mengenakan riba dalam pinjaman yang diberikan. Saingan yang tidak sihat juga antara salah satu kesannya. Dan akhirnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kesan sekularisme dari segi pendidikan pula ialah pelajaran agama Islam di sekolah menjadi sebagai teori semata-mata. Pelajar tidak mengamalkan apa yang dipelajari, malah berbangga melakukannya. Sebagai contoh, dari segi menutup aurat. Selain itu, pendidikan aliran agama dianggap penghalang kemajuan pembangunan dan ia juga dianggap sebagai ketinggalan zaman. Sedangkan Islam tidak menghalang untuk membuat suatu kemajuan dengan syarat mengikut syariahnya, dan Islam telah merangkumi segala-galanya.
Akhir sekali, kesan dari segi pemikiran, kefahaman tentang konsep artinya sempit. Umat Islam semakin keliru dan ragu-ragu tentang Al-Quran, Sunnah, Qadar dan Qadar dan lain-lain lagi. Hal ini kerana lemahnya iman dan kurangnya ilmu tentang Islam. Implikasi penyelewengan fahaman sekularisme terhadap pemikiran umat Islam di Malaysia. Fahaman sekularisme yang disalah artikan. Fahaman ini adalah aspek terbesar membawa kebaikan kepada masyarakat termasuk umat Islam. Agama Islam merangkumi akidah, akhlak dan syariat, di mana ajaran tersebut tersebar luas di serata dunia melalui dakwah penyebaran ilmu pengetahuan. Kerajaan Eropah tertarik dengan cara tersebut. Mereka membawanya pulang ke negara mereka serta kembangkannya ideologi. Terdapat ideologi yang mengatakan ajaran serong yang dibawa masuk untuk masyarakat Islam. Ini menyebabkan masyarakat Islam mudah menolak ajaran Islam. Golongan yang berjaya memecah belahkan umat Islam ialah Mu'tazilah, Wahabi dan sebagainya, di mana mempunyai ideologi masing-masing. Ideologi terbahagi kepada 3. Pertama, masyarakat yang mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam. Kedua, masyarakat yang tidak memahami langsung ajaran Islam serta jahil tentang ajaran Islam. Yang ketiga, masyarakat yang jahil tetapi ingin mengulas ajaran Islam. Ideologi kedua dan ketiga selalunya dianggap merosak agama serta memecah belahkan umat Islam. Kehidupan seharian masyarakat Islam akan terganggu dan meresap ke dalam jiwa mereka dalam membuat sebarang urusan. Sebagai contoh, kesan yang berlaku di mana urusan keduniaan dan urusan ibadah telah dibahagikan secara berasingan, malah urusan pentadbiran juga dipisahkan dalam Islam. Sejurus kepada ajaran Islam yang sebenar di mana cara hidup yang lengkap adalah dalam seluruh aspek tanpa dibahagi secara berasingan. Implikasi memisahkan Islam dan politik. Ini bermaksud di mana fahaman masyarakat bahawa Islam adalah agama yang suci dan politik adalah sebaliknya. Oleh yang demikian, tidak disatukan antara politik dan Islam dalam satu masa yang sama. Sebaliknya, dalam pandangan Islam, politik dibentuk menjadi bersih, cekap, amanah, bertanggungjawab terhadap kepimpinannya. Dalam masa yang sama, Islam menentang politik yang kotor, penindasan dan sebarang bentuk penipuan. Kesimpulan kesan terhadap masyarakat ialah sekularisme dianggap hanyalah untuk penjagaan diri masing-masing dan juga menghalang pelaksanaan hukum-hukum perundangan Islam. Kesimpulan yang dapat diperoleh daripada kajian ini adalah amalan sekularisme haruslah dijauhi dan dihindari oleh umat Islam. Ia bukan sahaja membawa ke arah akidah yang salah, malah mampu menjadi ajaran yang salah di sisi Islam.
Islam tidak memihak kepada sekularisme oleh kerana ia memisahkan urusan agama dan kehidupan dunia seperti politik dan pendidikan. Sekiranya amalan sekularisme ini diamalkan, maka musnahlah kesejahteraan umat manusia yang telah dipraktikkan dari zaman dahulu yang mementingkan kedua-dua aspek yaitu agama dan kehidupan di dunia. Seperti mendapat dilihat, kesan-kesan dan implikasi yang terdapat dalam ajaran sekularisme kebanyakannya memberi kesan ke atas pemikiran manusia kerana berlaku kekeliruan. Oleh itu, bagi yang kurang ilmu dan iman akan percaya dengan ajaran sekularisme ini dan akhirnya merosakkan akidah dalam diri mereka. Akhir sekali, diharapkan agar seluruh umat manusia mampu memerangi ideologi sekularisme ini bagi menegakkan semula agama Islam dan membantu umat manusia untuk tidak menuju ke jalan yang salah. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.